Okey, kita sambung kepada soalan final yang SEM 2018-2019. Okey. Yang ini kita tengok pada question nombor 33. Question 33 untuk processing unit A, B dan C. Dan juga question nombor 35 ada A, B, C dan juga D. Okay. So kita concentrate on this part lah. Kemudian nanti saya rasa kita akan berhenti sampai situ je lah. So kita akan cuba buat untuk ni, pasal saya rasa kita akan spend dalam masa sehingga sebelum pukul 11 kita berhentilah. So ada pelajar yang ada kelas pula selepas tu. Okay, boleh Boleh. Okay. Okey, yang ini adalah nampak ini soalan final exam 2018-2019. Kalau you tengok untuk final exam pun lebih kurang macam ni lah. Untuk final exam nanti soalan question yang objektif macam ni kita ada 50. Banyak kan? Ada 50. Setiap satu question bernilai 0.5 markah. Ada 50 bermaksud 25 markah di situ. Jadi sebab CAO ni dia banyak juga teori, calculation mungkin dalam 10% je, 10%, 5%, dan satu lagi faham konsep untuk explanation apa semua mungkin 15 kepada 20%. Pasal satu kalau you tengok dia banyak soalan objektif. Jadi you kena membaca lah. Membaca bukan daripada slide yang kita share saja, mungkin daripada bahan-bahan tambahan yang lain juga. Okey, yang ini adalah prefix expression, construction infix, postfix, prefix. Yang ini semua tak kita cover lah dalam ni sebab ISA telah kita gugurkan, kita withdraw. Chapter nombor 6 berkaitan dengan instruction set architecture kita gugurkan. Seperti yang saya explain di awal presentation tadi, awal kita punya lecture, kita gugurkan. Termasuk macam ni addressing mode ni kebanyakannya ini adalah daripada ISA, instruction set architecture. Saya rasa you pun dah belajar di microfi kan, ada microfi berkaitan dengan addressing mode dan sebagainya, betul? Saya percayalah pasal dulu saya mengajar microfi juga. Okey, masuk okey, kemudian saya tak tengok sangatlah berkaitan dengan soalan objektif. Nanti you kena rajin membaca lah untuk ni. Okey, kita concentrate on soalan nombor 33. Yang ini adalah contoh untuk ISA juga, untuk ISA untuk addressing mode dan sebagainya lah. Ini kita withdraw, kita tak keluar, kita gugurkan daripada kita punya syllabus disebabkan COVID-19 lah. Saya tak tahulah itu berita gembira ataupun berita buruk untuk you all lah. Hopefully berita yang gembira kan lah kan. Kurang sikit chapter yang cover. Okey, untuk kalau tengok untuk question 33 ni
figure 30Q33 yang ini ada dekat dalam slide kan. Kalau you tengok balik di contoh di sini kan, ni bukan part line. Processing unit chapter 2 kan. Okey, ni processing unit chapter 2 cuba imbas kembali okey, yang ni kan. Ingat kan ni. Ini ada beberapa contoh yang ini adalah, nampak tak ni? Nampak. Nampak kan? Okey, ni untuk load load. Saya dulu itu kita dah explain instruction yang ini memory address from PC to memory address, kemudian read memory, kemudian memory address kepada instruction register dan PC PC plus 4 yang ini yang common by default memang kena buat macam tu lah. Once you start tak kira lah dalam you nak buat addition untuk load, you nak buat untuk operation addition, you nak start store, you buat perkara yang sama memory address PC, read memory, instruction register, read memory to instruction register, PC plus 4. Ini perkara yang you kena ingat lah you kena memorize dalam you punya minda lah. Okay. Okay, kita berbalik. Yang ini adalah yang ada dekat dalam slide kita bagi beberapa example. Ada 5 example: call, branch, store, add, load. Yang tu biasa operation yang kita gunakan untuk apa, exercise bagi soalan macam ni lah. Okay, so untuk menjawab question 33 tu menjawab question 33, okay, yang ni benda yang sama juga yang kita share di dalam slide. Okay, just kita refresh balik. Kalau you tengok kat sini adalah this is a register file lah. You ada address A dan B dan C. Dia punya ni register file register yang domain yang maksud saya yang penting lah, yang biasa berada sebelum ALU dia yang sini adalah external memory yang ni yang register yang di dalam yang berhampiran dengan ALU. You tengok ada RA, RB, RZ, RY. Jadi you dalam benda ni you kena sesuaikan dengan soalan semasa ujian ataupun dalam final exam nanti. Okay, kena sesuaikan lah dekat mana kata dia ada value kan, value tu you nak letak kat mana, kat RA ke, RB ke, ataupun yang letak RZ ke. Hasil daripada ALU adalah RZ lah. Maksudnya ini adalah selepas daripada operation sama ada addition ataupun multiplication ataupun subtraction. This is the resultant of the operation. Any operation, addition, subtraction, multiplication, those operation that's performed by ALU. Okay. Then this is the return address marks multiplexer yang dia ada sebenarnya ada timer data juga daripada memory data, dan juga kalau you tengok ni ke memory address you boleh store ke memory address ni external ni external memory, dan juga dia ambil data daripada external memory ke dalam marks. Okay. RY adalah resultant selepas daripada operation, daripada fetching daripada external memory. Okay, ni basic dalam kelas pun saya dah cerita.
Just untuk refresh dulu. Okay. So kita nak menjawab soalan final exam ni. Dia tanya addition R3, R4 and R5. Kalau tengok R3, R4, R5 tak ada kat sini. Dia ada RA, RB, RZ. So you kena sesuaikan kan? You kena sesuaikan dengan soalan. Kalau you tengok balik kalau you tengok balik you punya slide dekat sini yang ni R7 contoh ambil yang addition R3, R4, R5. So ini soalan final yang sama dengan slide. Tapi sebenarnya kita buat soalan final dulu baru kita ubah kat slide ni lah. Okay, so inilah jawapannya. Okay, kalau you tengok kat sini yang ni sama lah kan, memory address. Nampak tak ni? Nampak kan? Nampak. Okay. Jadi ini soalan yang inilah jawapan dia kan. Jadi yang R4 ni you masuk ke dalam RA. R5 R4 masuk dalam RA, R5 masuk dalam RB. Dalam RA ni dalam RB. Kemudian compute the summation. Ni pasal operation addition dan dia punya result RZ ni adalah hasil daripada R4 plus R5. R4 plus R5. Jadi R4 dah masuk dalam RA, RB, R5 dah masuk dalam RB. R4, R5 dan RZ RZ ni adalah daripada sini kan. Ditransfer kepada RY di sini. Kemudian RY kepada R3. R3 ni kat mana? Dia pusing balik kepada register sini. Faham tak ni? Boleh Boleh. Okay, jadi simple ya. Simple ya. Okay, katalah saya buang ni. Boleh Doktor. Okay, 2 register je. So apa yang you nak ubah? So addition R4 dengan R3, then you save dalam R3. So apa yang nak ubah? Macam mana? Sudah tak ada semua apa. Ya, tak ada. You kena ubah yang ni jadi R3 kan? Ni jadi R4, betul? Betul? Pasal you nak tambah ada 2 ni. Kemudian dia punya result disimpan dalam R3. Betul. So yang ni you tukar dengan R3 juga. Ni you tukar dengan R4 kan? Kemudian ni jadi kita simpan dalam R3 sayang. R4. Jadi dia betul lah yang ni sama juga R3. Okay? Simple kan? Dah selesai. Itu adalah jawapannya. Betul. Faham ni? Faham. Ini dia. Simple je. So yang you kena ingat adalah yang ni lah, yang ni yang paling penting sekali. Yang bawah ni adalah pemberi ubah yang you boleh main, you boleh tukar. Faham Faham. Simple je. Okay, kita tengok soalan yang selanjutnya. Okay, soalan selanjutnya adalah load. Load R5 X R7. Ini juga ada dalam sini. Mana load? Yang ni. Okay. Seperti yang saya jelaskan, yang ini sama. Yang ini sama. R7 dalam RA. Maknanya you simpan R7 di dalam register RA. Kemudian RA, RA ni adalah ada nilai R7 di dalam dia kan. Dicampur dengan immediate value X kat sini. Dan you simpan dalam RZ. Mana RZ? RZ dia di sini. Resultant after ALU kan. So load ni pasal you buat operation addition ni sebenarnya dia
dia plus immediate value. So RZ ni adalah after ALU. Faham kan ni? Faham kan? Okay, so RB ni dia tak memain peranan lah, tinggal RA ni je lah. You start dengan R7 masuk kepada RA, kemudian you nak tambah addition, melalui ALU sini, melalui ALU ni, dan dia dapat R7 dekat RZ ni, adalah hasil RA campur dengan immediate value X ni, kan? Kemudian di sini ada beza sikit, sebab dia ni load, you kena ambil data daripada memory, external memory. That's why dia ada RZ, dia punya mana RZ? Okay, RZ kat sini. Okay, RZ ni dimasukkan ke dalam memory address. Maknanya dihantar ke sini, ke bahagian sini, external memory. Kemudian dibaca memory, kemudian diambil memory data tu masuk kepada RY. So dia pergi kepada external memory, dia baca dalam memory tu, kemudian baru dia loadkan ke dalam RY. Kemudian value untuk RY ni masuk ke dalam R5. Register ni kat sini lah. R1-nya, R2-nya, R3-nya, R4-nya, R5-nya ada dekat register file sini. Okay, faham tak? Boleh? Ada yang nak tanya ke? Okay, simple je Ni you boleh tengok sendiri dah sebenarnya. Load dia tak banyak pun, ada 5 ni contoh. Kalau biasa sama ada test ataupun final, kita akan ubah kat sini je. Value-value ni RA, jadi you kena play around lah dengan value-value ni. Mungkin tak adalah banyak sangat pun. Okay, so kita dah menjawab untuk soalan yang soalan ni kita dah jawab. Kita jawab pada branch, branch R5, R6. Okay, yang ni R5, R6. Seperti yang saya beritahu juga, yang ni sama, yang ni sama. Okay, untuk branch you kena buat decode. You kena decode instruction, RA, R5 kepada RA, R6 kepada RB dekat sini. Pasal ni ada, you kena decode lah, sebab branch dia bukan seperti address, seperti addition dan juga seperti load. Kalau load tadi you pergi kepada memory address. Untuk branch you perlu buat operasi untuk decode. Sebab apa? Sebab the next you kena compare, you kena decode dia dulu. Sebab apa? Sebab apa you nak kena decode? Sebab you at the end nanti you kena compare. You can contoh RA tu apa value dia? A. Jadi you kena decode dia sebagai 11111 sebagai contoh. You kena decode dia dalam bentuk binary ke, dalam bentuk hexa ke, dalam bentuk octal ke dan sebagainya lah. Itu contoh lah. Okay, so sebab apa dia kena decode? Sebab at the end nanti you kena compare dia yang bit by bit, bit by bit. So that's why you kena buat decode. Jadi untuk decode R5 kepada RA, R6 kepada RB. Kalau you buat R6 kepada RA, R5 kepada RB pun diterima, tak ada masalah pun. You balik-balik pun boleh. Faham tak ni? Boleh Kemudian RB, RA, tapi you kena compare RA dengan RB. Jika if RA is equal to RB, then PC plus 1, PC plus branch offset. Kemudian no action. Dia ada 2 no action kat sini. Okay. Yang ni untuk branch, simple. Dia cuma ada 3 operation saja. You kena ingat yang ni standard, decode dan juga compare. The others is no operation. Okay, boleh So dah tidur semua ni? Ada
Okay, kita proceed Boleh. dengan soalan yang ke 35 Betul. Saya harap you all soalan yang itu you ada kat you lah. You apa? You buat exercise, okay? Cuma tengok kepada soalan-soalan dari chapter 1, 2, 3 saja. Soalan pun tak adalah, saya rasa soalan taklah susah sangat. Kalau you getting familiar dengan soalan previous yang mana saya bagi tu, insyaAllah you boleh jawab lah dengan tenang. Okay, ni soalannya tadi. Yang ni saya rasa saya tak payah tulis lah. You boleh refer kepada slide. Okay. Okay, soalan ke question 35. Okay. Yang ini adalah untuk part line. Okay. Untuk part line punya soalan. Question 35. Soalan ni soalan tahun lepas. Okay. Okay, untuk ini saya sekejap Okay, semua ada lagi dah ni? Ada okay. Ada. Okay, kita nak menjawab question 35 okay, apa yang dia nak sebenarnya. Okay. Kalau you tengok kat situ, assume that the part line system use one cycle, question 35 one cycle to fetch, one cycle to decode, two cycle to execute, and one cycle to write. Okay, assume that one clock cycle take 5 nanosecond. Okay, 5 nanosecond. Assume the program segment needed to be proceed as below. Ada load R1 20, load R2 40, add R1 R2, then stop. So untuk menjawab soalan ni, soalannya diminta you kena sketch the space time diagram to execute these 4 instruction. So apa yang you kena buat, you kena sketch lah. Yang pertama adalah you kena sketch
Okay, scarce space time diagram Okay, apa yang you kena buat? You kena mula start sketch lah. Saya tak ada pembaris You pun boleh cuba sketch di rumah. Okay, instruction pertama adalah load. Load R1 20. Kemudian load R2 400. Ni you load value 20 kepada R1, 400 kepada R2, then you buat addition operation R2 ke dalam R1 dan then you store. Store R3 dalam R1. Okay, you kena sketch lah space time diagram. Dia ada 4 instruction. Ada 4 instruction. Okay, yang ini adalah cycle lah kan. Cycle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, itu cycle Setiap satu cycle adalah 5 nanosecond. Okay, mungkin you boleh buat satu lagi tab ke atas lah. Kita pulang 5 nano, 10 nano, 15 nano, 20 nano you boleh buat tab yang atas tu 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ataupun you nak letak yang tab yang atas ni ke bawah pun boleh. Okay, so nampak boleh Okay, sebab you kena faham apa yang dia minta adalah untuk fetch dia adalah fetch 1 cycle. Untuk decode 1 cycle juga. Untuk execute 2 cycle. Untuk write 1 cycle. Okay. Itu information yang diberi lah. Okay. So untuk first instruction ia ada F, fetch, decode, execute 2 dan write 1. Okay.
Okay, yang tu tak ada masalah kan? You boleh buat, tak ada masalah. Okay, the second one, load R2 400. Okay, sebab dia ni part line, you kena start dengan the following cycle lah. F, decode. Tapi you boleh buat execute tak di sini? Pada cycle nombor 4, boleh? Tak boleh. Tak boleh. Betul. Sebab apa? Sebab dia yang atas tak habis Tak execute execute. lagi. Okay. That's why you ada stall. Kemudian execute. Right. Right. Ni sama macam soalan tahun 2018 lah. Kalau you tengok dia ada 2 kat sini kan. Nanti you kena kali dengan 2. Okay. Okay, bagaimana pula dengan instruction nombor 3? Instruction nombor 3. Sini. Fetch. Boleh decode? Boleh decode tak? Sini kalau you dah ada sini, yang lain-lain berikutnya adalah you tak boleh pakai. Faham? Okay? Faham. Faham tak You kena testkan lah semua. Maknanya untuk cycle yang keempat berikutnya semua dah tak berlaku. Okay? Okay, kemudian decode dekat sini. Dia boleh execute? Tak. Tak boleh Boleh sebab ada execute juga. atas pun tengah execute so tak boleh execute. So dia proceed dengan execute selepas tu lah. Dekat sini ada nak tanya? Boleh Okay, betul. Boleh. Okay. Betul. So you pun kena letak kat sini lah. Sebab maknanya untuk cycle yang ke-6 selepas instruction kedua, yang berikutnya tak boleh. Tak ada instruction. Tak boleh buat sebarang operation pada cycle yang ke-6. Okay, untuk store pula. Sini boleh fetch? Boleh? Boleh. Boleh. Kemudian sini tak boleh? Decode dekat sini? Tak boleh. Kemudian? Tak boleh. Tak boleh. Okay? Tak boleh. Okay. So kalau you tengok, setiap instruction ni dia ada 2 gap kan? Sini pun 2 gap. Nanti you akan kena kali dengan 2. Okay? Masa dia ada delay kat situ. So yang ini adalah complete sketch time study. Ini yang dipanggil sketch space time diagram. Okay? Yang inilah untuk you dapat 5 marks untuk sketch ni. Okay? Okay, tahniah you dah dapat 5 marks. Okay, so next kita proceed dengan soalan yang berikutnya. Soalan berikutnya adalah ni 5 mark execute the instruction may produce hazard list 2 possible solution to overcome. Okay, yang ini untuk hazard untuk execute the instruction as question 35. So mesti yang kita faham untuk hazard dia ada 2. Sama ada software ataupun software dan juga hardware. Macam mana you nak tackle untuk software dan hardware, you boleh tengok dekat you punya
Yang ni, handle data hazard tu. Ni pasal dia tanya pasal data hazard. Bagaimana you nak overcome masalah dalam data hazard. Untuk software you masukkan no operation ataupun independent instruction lah, independent instruction ataupun no operation. Ni dekat compiler untuk hardware you letak bubble lah macam tadi lah. You store untuk solve the hazard ataupun you buat data forwarding. Itu simple je lah jawapannya. Yang ni dah jawapannya. Okay, boleh? Boleh. So saya buat kat sini je lah Answer as in slide. Page berapa ni? Yang 27. Page 27. Okay? Okay. Okay. Kita proceed dengan C. Okay? Boleh Boleh tu. Boleh. Okay, C dia minta adalah to calculate the total execution time needed by the pipeline computer to execute a C++ program which having 2,500 instruction sorry. Ini adalah untuk soalan C C macam tadi juga you kena kira dia minta adalah total execution time Okay, ingat balik formula tadi sebab kita ada 5 clock 5 cycle kan yang untuk instruction pertama. Mak saya dah padam pula tadi. Okey, ingat tadi kan? Plus dengan total instruction tolak 1 kali 2. Dia kali 2 sebab 2 delay. Kalau you tengok dekat instruction tu dia bergantung dia bukannya setiasanya kali 2 dia bergantung juga dengan sketch diagram yang you buat lah tolak 1 ni adalah sebab yang file ni you dah ambil untuk instruction yang pertama tu you dah ini adalah instruction pertama 5 plot cycle you dah kira you plus dengan total instruction yang the rest 200. Kalau ni 2,500 sebenarnya 2,499 instruction yang seterusnya kan. Itu yang you nak kena kalikan 2 sebab dia ada delay 2 tu kan. Faham kan ni? Faham So 5 plus berapa tadi total instruction? 5. Tolak 1 kali 2. Dapat berapa? Kali 2. 5,003. 5,003 cycle Ni baru 5,003 cycle lah, belum total execution. Total execution you kena kali dengan 5 execution cycle total cycle kali dengan 5 yang ni 5 nanosecond. So you dapat apa? 25015 kan? Nanosecond. Betul? Betul. Betul. Okay.
Okay, sekarang kita nak kira speed up. Performance speed up. Okay, untuk kira performance speed up macam yang kita beritahu tadi lah. You dah ada yang untuk pipeline, ni pipeline Okay, kita tahu ada pipeline. Untuk non pipeline berapa? 5 darab 2,500. 2,500 kali dengan 5 cycle kan, you dapat 12,500. Okay, so performance speed up 5,003. bahagi dengan 5,003. 2501. Bukan, 25003 5003. Dapat apa? 2.498. 2.498. Okay. So, you telah berjaya menjawab soalan untuk pipeline. Soalannya tak ada pun ni sangat, cuma you kena faham dengan sefaham-fahamnya supaya you boleh faham lah. Okay. Okay, buat masa ni ada nak tanya-tanya soalan lain? Saya rasa yang you kena familiar kan adalah untuk untuk processing unit dan juga pipeline lah kan, yang tu yang kita cover. Cuma yang ni dah okey ya? Okay. Kalau diberi pula sebagai contoh diberi dengan question yang sama kan, contohlah ni question yang sama apa yang ni, instruction yang sama kan, tapi dia berbeza dia punya cycle kan. Mungkin untuk fetching ni 2 cycle, untuk decode 2 cycle, untuk execution 2 cycle, untuk write pun 2 cycle. So you kena buat timing dulu kan, faham kan maksud saya? Yang tu you kena fahamkan soalan ada kemungkinan fetching dia boleh jadi 2 ada kemungkinan 1 mana tahu dia bertanya decode 2 kan, mungkin fetching 1, decode 2, execution 2, write pun 2 kan. So you kena buat dulu you punya space time diagram tu dulu baru you boleh nampak sebenarnya you perlu kali dengan 2 ke ataupun you kena kali dengan 3 ke dan sebagainya. Faham tak ni? Bila daripada situ baru you boleh buat calculation dengan tepat lah untuk total execution time dan juga untuk speed up, untuk apa, MIP MIP pun jangan lupa MIP pun jangan lupa semua performance analysis di apa nama chapter 3 chapter 3 okay, ni performance analysis ni you kena familiar lah you kena familiar. Contoh bagaimana nak kira ni, yang ni semua dah ada dah. You boleh buat exercise melalui example ni.
Untuk CPI CPI ni adalah cycle per instruction berapa macam mana nak kira pun you kena familiar MIPS million instruction per second, bagaimana nak kira yang ini pun juga adalah termasuk di dalam di cover untuk performance analysis so kena getting familiar lah you boleh cuba boleh tengok juga soalan-soalan boleh tanya dengan saya melalui WhatsApp dan sebagainya lah. Okey, saya rasa itu saja untuk kita hari ini. Okey. Sebelum tu ada nak tanya apa-apa soalan? Bolehlah tanya sekarang. Tak ada rasanya doktor. Tak ada Okey, alhamdulillah. Oh, attendance hari ni ada 51 Attendance 51. Eh 50. Okey, ada kalau tak ada tanya soalan saya tinggalkan di sini dah okey, selamat berpuasa. Thank you. Saya belum sempat. Terima kasih. Terima kasih doktor. Selamat berpuasa. Selamat puasa juga doktor. Selamat stay at home for MCO. Okey, jangan main-main. You ada banyak kita akan kemungkinan besar final exam pun memang kita akan buat secara online juga jadi kita akan buat secara online so be prepare lah untuk test saya harapkan you punya integrity sebab dia ada masa 24 jam dia lebih kurang macam open book test lah kan. So yang tak boleh adalah you pergi tanya kawan saya mengharapkan you punya integrity you kan ada nota boleh baca sendirilah kan. Integrity tu penting lah jangan tunggu last minute tunggu last minute ada 24 jam you masa yang ke-23 baru nak pergi jadi kalau ada masalah nanti susah so kepada mereka yang mungkin perlukan kena cari lain mungkin you boleh buat malam lah mungkin you lepas buka puasa you tidur sekejap buat solat tarawih pun lepas pukul 12 lah kemudian you boleh sambung jawab soalan saya rasa tak ada masalah kot untuk soalan ada masa yang panjang, cuma saya mengharapkan you punya integrity lah kalau saya jumpa pasal untuk author you boleh sertakan gambar kalau saya jumpa gambar yang sama tulisan yang sama dengan dengan kawan-kawan yang lain memang saya akan ambil tindakan lah saya bagi kosong lah gunakan tangan you punya you kena jawab sendirilah. Dia ada pilihan you boleh menjawab di kertas kemudian you tangkap gambar dan upload ke dalam author pun boleh dan juga you boleh juga tulis terus ke dalam author juga boleh. Saya buat dua-dua option lah. Okey? Ada apa nak tanya? Tak ada doktor. Pernah sebelum ni pernah ada buat exam ni juga tak daripada kursus lain? Belum. Ini yang pertama Yes. Jadi you tengok dulu. Boleh juga tanya, bukan tanya jawapan tanya kalau ada masalah. Tanya jawapan tak boleh. Jawapan you boleh tengok sendirilah. You cari. Okay. Final exam pun ada kemungkinan kita akan buat perkara yang sama lah, tapi tunggu daripada masa ke semasa lah saya akan beritahu through WhatsApp group. Stay tune lah dengan sebarang message ataupun information yang saya akan beritahu daripada masa ke semasa. Okay?
Good luck. Thank you for your attention. Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.